Jadi kita sambung kepada ayat ketiga daripada surah Tabarakallazi biyadihil mulk ataupun surah Al-Munjiyah. Jadi dalam perbincangan kita yang lepas, kita dah bincangkan tentang lafaz as-sama daripada sudut bahasa. Dia digunakan dengan beberapa makna. Dan kita dah bincangkan satu hadis malam yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad radhiyallahu anhu di dalam Musnad Imam Abu Daud, Tirmizi dan lain-lain lagi ulama hadis. Dan kita jadi semalam kita dah bincangkan hadis Nabi SAW. Dalam hadis yang tu ada Nabi nyatakan bahawa di atas laut tersebut ada malaikat yang menanggung arash. Jadi malaikat yang menanggung arash tadi dinyatakan dalam hadis dia dirupakan dalam bentuk awal. Jadi awal ni kalau kita rujuk, dia merujuk kepada kambing gurun ataupun kambing gunung yang mempunyai tanduk yang besar di atas kepalanya. Jadi itu nas di dalam hadis tersebutlah Nabi SAW mengatakan bahawa Allah Ta'ala mencipta malaikat yang amat besar dengan rupa sedemikian. Jadi sekiranya kita maksudnya dia terdapat pelbagai hadis lah yang menceritakan tentang jarak ataupun saiz seumpamanya. Tapi kita pegang pada satu hadis itulah, jadi senang untuk kita tadi mengingatinya. Jadi untuk kita tadi kita bincang semalam malaikat yang menanggung arash tersebut di dalam Al-Quran dinamakan sebagai hamalatul arash. Maknanya dalam semua tingkatan-tingkatan yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan, makhluk yang paling besar yang Allah Ta'ala ciptakan ialah arash. Jadi dalam satu riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dia berkata, lamma khalaqallahu hamalatal arash. Jadi setelah Allah Subhanahu Wa Taala mencipta malaikat penanggung langit, Allah berkata kepada malaikat tersebut, tanggunglah arashku. Maka malaikat tadi falam yutiqu, tak mampu. Malaikat tadi ada 8. Fa khalaqallahu ma'a kulli malakin, maka Allah Ta'ala mencipta bersama setiap malaikat-malaikat tadi pembantu-pembantunya dengan bilangan seperti semua bilangan malaikat yang berada di langit dan di bumi. Dan semua di langit dari kalangan malaikat dan di bumi daripada segala bilangan makhluk sebegitu ramai membantu. Maka Allah kata kepada mereka, ihmilu arshi, tanggunglah arashku. Falam yutiqu, maka mereka tidak mampu juga. Maka Allah Subhanahu Wa Taala mencipta lagi pada setiap yang dah ditambah dari itu, setiap seorang pula dicipta lagi seperti tentera sebanyak bilangan makhluk langit dan 7 lapis bumi. Dan segala yang apa yang ada di bumi, bilangan pasir, bilangan batu, semuanya. Kemudian Allah Ta'ala kata, angkatlah arashku. Lalu mereka kata, mereka tetap juga tak mampu mengangkat arash Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Ta'ala berkata kepada mereka, qulu la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Maksudnya Allah berkata kepada malaikatnya, wahai malaikat-malaikatku yang begitu ramai sekali, qulu, katakanlah, la hawla wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Tiada daya dan upaya melainkan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila malaikat-malaikat tersebut meninggalkan kekuatan mereka, mengakui kekuatan ialah kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala dengan membaca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, maka mereka pun berjayalah mengangkat arash tersebut. Jadi dinyatakan bahawa malaikat tersebut mengangkat arash tersebut dengan kudrat Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya yang sebenarnya mengangkat arash ni sendiri ialah Allah Subhanahu Wa Taala. Ada malaikat itu ialah gambaran
yang Allah Ta'ala zahirkan betapa agungnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi malaikat yang antara malaikat yang paling dekat dengan aras ialah malaikat penanggung aras itulah. Jadi disebabkan malaikat penanggung aras tadi, dia ialah malaikat yang paling dekat dengan aras Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dinyatakan dalam hadis, Allah memerintahkan semua malaikat pada waktu pagi dan pada waktu petang mengucapkan salam kepada malaikat-malaikat penanggung aras kerana menunjukkan kelebihan mereka ke atas makhluk-makhluk yang lain. Dari itu beberapa nas yang berkaitan dengan lafaz aw'al yang dinyatakan dalam hadis semalam, maksudnya malaikat yang dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menanggung arasnya. Dan dinyatakan juga bahawa wahum khusyu'un la yarfa'una tarfahum. Malaikat-malaikat penanggung aras itu ialah malaikat yang khusyuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, langsung tidak mengangkat pandangan mereka. Wahum asyraful malaikati wa afdaluhum. Mereka ialah malaikat-malaikat yang paling mulia dan paling afdal. Jadi maknanya itulah adab apabila kita dekat dengan raja, apabila kita dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala, dan itulah adab yang dipakai oleh sahabat baginda apabila mereka bersama-sama dengan Nabi. Kerana walaupun mereka duduk dalam majlis, mereka tak memandang kepada wajah Nabi, kesemuanya pandang ke bawah. Dan di dalam beberapa perkhabaran dinyatakan di antara malaikat-malaikat yang menanggung aras Allah Subhanahu Wa Taala, dan di bahagian hadapan, setengah riwayat kata di bahagian hadapan ataupun di bahagian bawah sedikit daripada aras tersebut ialah kursi, yang kita baca kursi tadi. Jadi malaikat yang menanggung aras, antara malaikat yang menanggung aras dengan malaikat yang menanggung kursi al-kursi, terdapat 70 hijab daripada kegelapan dan 70 hijab daripada nur. Dan setiap hijab-hijab tersebut mempunyai ketebalan yang amat luas. Jadi sekiranya tiada hijab tersebut, dinyatakan di sini, lahtaraqa hamalatul kursiyyi min nuri hamalatil arsh. Jadi kalau tiadalah hijab yang menghalang cahaya yang amat kuat daripada malaikat penanggung arsh, nescaya malaikat-malaikat yang menanggung al-kursi akan terbakar daripada nur malaikat arsh tersebut. Jadi itu keagungan makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud mereka, sesama mereka sendiri pun ada hadnya masing-masing. Sebab itulah apabila Jibril membawa Nabi Muhammad pada malam Isra' dan Mi'raj, apabila sampai ke satu tahap, Jibril kata, aku dah tak boleh jalan lagi dah. Sekarang aku jalan berterus bersama kamu, aku akan terbakar. Jadi, yang boleh melintasi untuk sampai kepada Allah ialah manusia. Jadi, kitalah makhluk yang dinamakan manusia, maka kita usahakan dalam umur yang Allah Ta'ala berikan ni untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi itu beberapa perincian tentang lafaz aw'al yang kita dah bincangkan semalam. Maksudnya beberapa malaikat yang Allah Ta'ala ciptakan untuk menanggung arasnya. Jadi hari ini kita sambung pada beberapa persoalan seterusnya. Jadi antara beberapa yang kita nak bincangkan malam ni, sekiranya Allah Ta'ala izinkan, ialah faedah penciptaan langit yang 7 tadi. Jadi antara faedah penciptaan langit ialah al-inaratu, menyinari cahaya. Maksudnya Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan, alam tarau kaifa khalaqallahu sab'a samawatin tibaqa wa ja'ala al-qamara fihinna nuran wa ja'ala asy-syamsa siraja. Jadi Allah Ta'ala menyatakan dalam surah Nuh ayat 15 dan 16, tidakkah kamu melihat bagaimanakah Allah menciptakan 7 lapis langit bertingkat-tingkat. Allah Ta'ala menjadikan bulan di dalamnya bercahaya, dan Allah juga menjadikan matahari sebagai pelita di dalamnya. Jadi sekiranya kita rujuk kepada kedudukan, maka matahari berada di langit yang keempat dan bulan berada pada langit yang pertama. Jadi sebagaimana rumah yang kita bina, kan semua lampu kita akan letak kepada bumbung tadi, ataupun diistilahkan sebagai saqaf. Jadi apabila Allah Ta'ala mencipta makhluknya yang amat dia cintai, maksudnya bumi yang akan terzahir padanya Nabi Muhammad SAW sebaik-baik makhluk secara keseluruhannya, secara mutlaknya, maka Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit, berlapis-lapis langit, dan Allah Ta'ala meletakkan
cahaya-cahaya di dalam langit tersebut untuk menyinari tempat tinggal kekasihnya, iaitu Nabi Muhammad dan kesemua Nabi-Nabi dan Rasul. Dari itu pertama sekali lah yang dinyatakan di dalam Al-Quran, kan surah Nuh. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan juga, salah satu lagi faedah penciptaan langit ialah tamhisul a'mal. Maknanya langit tadi itu digunakan untuk menapis amalan manusia. Maksudnya dinyatakan dalam Quran, orang-orang yang kafir, innal ladzina kafaru kazzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama. Manusia-manusia yang mendustakan ayat-ayat Allah. Maknanya mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan pewaris-pewaris Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendustakan fardu ain yang telah disusun oleh ulama Islam, wastakbaru anha, dan sombong. Maksudnya tak mahu mempelajari, kan, menghina ulama-ulama, merendahkan imam-imam ahli sunnah wal jamaah. Jadi hukuman kepada orang tersebut ialah la tufattahu lahum abwabus sama. Allah tidak akan membukakan kepada mereka pintu langit. Maksudnya amalan, apabila amalan kita buat, ilaihi yas'adul kalimut tayyibu, kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan naik ungkapan-ungkapan yang baik, wal amalus salihu yarfa'uhu, dan amalan soleh akan mengangkatnya. Tetapi apabila manusia tadi sombong atau manusia tadi tidak mahu merendah diri, maka amalannya tadi tidak dapat dihadapkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya sekarang ni kita maklum, pekerja apabila dia melakukan sesuatu tugas, tugas tadi mesti disampaikan kepada raja. Apa saja tugas yang dia buat, dia jauh ceruk mana pun dia buat, tugas tadi mesti disampaikan kepada raja, untuk raja tadi memberi penghargaan. Tapi sebelum nak sampai kepada raja, contohnya ada 7 pegawai yang akan semak. Jadi pekerjaan yang kita buat, pegawai pertama semak, ni awak punya ni ada salah, reject balik. Lepas tu dah lepas pegawai pertama, pergi pada pegawai yang kedua pula, semak lagi pekerjaan, oh salah ni, reject, pergi buat balik semula. Jadi kalau di dunia pun, untuk sesuatu perkara ataupun amalan ataupun pekerjaan nak dihadapkan kepada raja, mestilah melalui tapisan. Maksudnya mestilah melalui pegawai-pegawai kementerian, jabatan dan seumpamanya, baru boleh dihadapkan kepada raja. Oh, ini satu perkara yang amat penting yang telah dilaksanakan, untuk raja tadi memberi penghargaan kepada ataupun kurniaan kepada sesuatu perkara yang telah diusahakan. Jadi begitulah yang nak dia beritahu, apabila Allah Ta'ala mencipta langit, maksudnya nak dihadapkan amalan tersebut ke arash Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dikira manusia tadi mempunyai sifat sombong yang paling bahaya sekali. Pertama sekali mendustakan tanda-tanda Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maksudnya mendustakan mukjizat, kan, mendustakan keramat, mendustakan ilmu laduni, mendustakan khususiat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada kekasih-kekasihnya, dan sombong sebagaimana iblis tadi sombong kepada Nabi Adam alaihissalam, maka tidak dibukakan kepada mereka pintu langit. Jadi maknanya amalan tadi semuanya tersekat, tidak boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan apabila sesuatu amalan tadi tidak sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka amalan tadi tidak diterima. Maksudnya amalan apabila diterima, makanya akan ditulis rekodnya di dalam buku raja. Oh, ni amalan yang telah dibuat sebulan, dan ni ganjaran yang telah aku berikan. Tapi kalau amalan tadi tak sampai, kan, banyak sangat dia punya kesilapan, kan, atau banyak sangat dia punya aib, kerosakan, maka amalan tersebut tidak dihadapkan kepada raja. Jadi bagaimanakah raja tadi nak memberikan kurniaan, atau macam manakah raja tadi nak mengenal kita yang jauh, kan, yang membuat amalan tersebut. Jadi itu salah satu faedah langit tadi. Maksudnya dia ialah tapisan kepada amalan-amalan yang kita buat. Jadi sebab itulah apabila, kalau kita biasa dengar hadis yang mengatakan Allah Subhanahu Wa Taala turun ke langit dunia pada 1/3 malam. Apa tu maksud tengah-tengah malam tadi, kan, 2/3 malam tadi Allah Subhanahu Wa Taala akan turun ke langit dunia. Jadi apabila Allah Ta'ala turun, apa saja ibadat yang dibuat pada ketika itu tidak perlu melalui tapisan. Maksud terus sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud tak ada hijab yang menyekatnya. Sama juga macam doa. Apabila kita doa, Allahumma gfirli, apabila doa tadi
tersangkut dekat langit pertama, oh doa ni datang daripada hati yang lalai, maka reject doa tersebut. Kan? Ataupun doa tadi lepas langit pertama, masuk ke langit kedua, doa ni permintaannya tak betul, reject lagi. Tapi Allah kata aku turun pada langit dunia kan pada 1/3 malam, maksudnya pukul 1 pagi, 2 pagi, 3 pagi tu kan. Jadi Allah yang tanya kan, Allah dah turun tu, kemudian Allah tanya, adakah orang yang nak minta ampun? Nescaya aku nak beri pengampunan. Ada tak orang yang nak tanya? Kan nescaya nak meminta apa saja hajat, aku nak bagi. So apabila Allah Ta'ala dah turun, maknanya dia sangat dekat. Maknanya semua lapisan 7 lapis hijab, sekatan-sekatan pemeriksaan langit tadi tu tak perlu dilalui kerana Allah Subhanahu Wa Taala sendiri yang datang mendekati langit dunia. Jadi itu faedah apabila ada langit tadi. Maksudnya nak menapis sesuatu amalan yang tidak dibuat dengan sempurna, dan dalam masa sama nak menunjukkan kepada pemurahnya Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang Maha Agung, pencipta langit dan bumi, dia sendiri datang dekat kepada kita lalu bertanya, tak ada ke orang nak minta, kan, tak ada ke orang yang berhajat atau orang yang minta ampun, aku nak ampunkan. Jadi tinggal kita sajalah yang nak menggunakan waktu tersebut. 1, 2, 3, 4 pagi tu kan, kita nak gunakan waktu ni untuk kita tadi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Dan satu lagi helah untuk kita nak tembus 7 lapis langit tadi ialah dengan berdoa bersama-sama dengan malaikat. Macam mana? Seperti mana yang Nabi SAW bersabda. Dia kata sekiranya kita semayang berjemaah, apabila kita semayang berjemaah, nanti imam baca Fatihah, kemudian kita akan mengucapkan lafaz amin. Jadi Nabi kata, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikati ghufira lahu. Siapa yang ucapan aminnya berserta ataupun diucapkan dalam masa yang sama dengan ucapan amin oleh malaikat, nescaya Allah Ta'ala akan menerima doanya dan Allah Ta'ala akan mengampunkannya. Jadi persoalannya, kenapa pula nak kena sesaat dengan ucapan malaikat? Sebab kita maklum malaikat punya ucapan tak ada hijab. Doa malaikat dia tak ada hijab. Apabila malaikat menyebut amin, maka ucapan malaikat tadi akan naik ke langit, merentas segala langit-langit yang 7 tadi dengan jarak yang amat jauh tadi. Kan? Kemudian sekiranya lafaz kita tadi bersama-sama dengan malaikat, maka kita akan menyelit. Kan? Kita akan masuk bersama-sama, maksudnya kita akan menepati saat terbukanya pintu langit kerana ucapan malaikat. Dan itu hikmat Allah Subhanahu Wa Taala nak mengurniakan juga kurniaan tadi dengan cara Allah Ta'ala kata pergi malaikat. Maksudnya kalau orang tu sendiri yang sebut amin dengan aib yang ada pada diri kita, dengan sombong yang ada pada diri kita, dengan kejahilan yang ada pada diri kita, kelalaian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kita sebut amin banyak kali pun pintu langit tak terbuka. Jadi apakah helahnya? Maka Allah Subhanahu Wa Taala menghantar malaikat semayang berjemaah bersama-sama kita, menghantar makhluknya yang paling mulia, kan, makhluk-makhluk yang tidak berbuat maksiat. Dan apabila malaikat mengucapkan amin, kan, maka sekiranya kita mengucapkan bersama-sama mereka, moga-moga Allah Ta'ala mengampunkan seseorang tersebut. Dan itu beberapa faedah kan, daripada penciptaan langit. Maksudnya nak menunjukkan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala ialah Tuhan yang amat agung. Maksudnya kita nak kena buat amalan tadi, buatlah bersungguh-sungguh. Kan? Maksudnya supaya amalan tadi boleh sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan dalam masa sama Allah juga nak menzahirkan kemurahannya bahawa dia turun kan, mendekati kita untuk mendengar sendiri apa yang kita ingin, apa yang kita mohon. Itu faedah kedua penciptaan langit, iaitu tamhisul a'mal. Maknanya menapis amalan yang dibuat oleh manusia. Dan betul ketiga, salah satu yang dinyatakan oleh ulama-ulama di dalam kitab mereka, faedah penciptaan langit ialah al-jawalan. Al-jawalan ni maknanya bersia-sia ataupun melancong. Maknanya kita sekarang ni kan, dalam PKP ni tak boleh keluar rumah lah. Tapi sekiranya tak ada PKP, kan, salah satu aktiviti yang paling disukai oleh manusia ialah melancong. Pergi ke Eropah, pergi ke negara itu, pergi macam-macam negara lah yang disuka pergi ni. Kan. Tapi negara yang paling penting sekali kita pergi kan, setelah Mekah dan Madinah ialah bumi Syam, kan, bumi yang amat diberkati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang sahabat-sahabat apabila bertanya kepada Rasulullah SAW, aku nak berhijrah, kan, aku nak tinggal di satu tempat, khirli, tolonglah pilihkan kepadaku wahai Rasulullah SAW. Maka Nabi berkata, alaika bisyam, hendaklah kamu duduk di bumi Syam tersebut. Jadi sekiranya kita nak melancong di muka bumi,
Kan tempat yang paling baik untuk kita melancong ialah bumi Syam ataupun disahkan sebagai Damsyik Palestin pada hari ini. Jadi sekiranya Allah Ta'ala izinkan nanti, maka hendaklah kita berniat kan, untuk menziarahi tempat yang amat berkat, tempat Nabi-Nabi dan Rasul, dan tempat yang dipelihara keimanannya. Maksudnya dalam banyak-banyak bandar di dunia, ada bandar yang meningkat tahap keimanannya, kemudian keimanan tadi hilang, dan ada setengah bandar yang pernah diduduki oleh orang Islam kemudian pupus kan, dengan orang Islam yang pun tak ada, dan bandar tadi, masjid-masjid semua bertukar jadi gereja. Jadi keadaan tu banyak berlaku kan dalam sejarah perkembangan Islam di dunia ni, kecuali bumi Syam kan. Maksudnya itu antara tempat yang dipelihara oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud diriwayatkan bahawa malaikat mengembangkan sayapnya kepada bumi Syam, memelihara bumi tersebut. Dan Nabi SAW menyatakan bahawa bumi Syam tadi ialah tempat Allah Ta'ala memilih kekasih-kekasihnya, dan Allah Ta'ala menghantarkannya ke sana. Jadi sekiranya kita dapat pergi duduk ke bumi Syam tadi 4 hari, maka kita dipanggil orang bermukim. Kan, orang bermukim yang pernah duduk di bumi yang berkat. Dan itu salah satu faedah penciptaan tempat yang agung di bumi, untuk kita tadi pergi mengambil keberkatan di tempat tersebut. Tapi salah satu lagi tempat pelancongan yang tak adalah syarikat apa pun yang boleh buat pakej pelancongan ke sana ialah langit yang 7. Jadi salah satu faedah langit yang 7 yang Allah Ta'ala buat ialah tempat untuk kekasih-kekasih Allah berjalan, tempat untuk kekasih Allah pergi melihat keagungan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi dinyatakan dalam kitab, berkatalah Syekh Al-Arif Al-Mursi radhiyallahu anhu. Ini dia Syekh Al-Arif Al-Mursi ni, dia menceritakan tentang diri ni sendiri. Dia kata jultu fil malakut. Jultu ni mana aku bersia-sia. Mana aku berjalan-jalan fil malakut, di langit Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi fara'aitu, jadi salah satu kerjanya ataupun salah satu faedah Allah Ta'ala mencipta langit yang tinggi, pelbagai makhluk di sana kan, pelbagai kecantikan, ialah untuk kekasih-kekasihnya melihat keagungan tersebut. Dan apabila Syekh ni berkata, aku berjalan di langit Allah Subhanahu Wa Taala, fara'aitu Aba Madian. Aku melihat seorang wali Allah yang bernama Syekh Abu Madian. Mu'alliqan ataupun mu'allaqan, dia tadi sedang bersandar bisaqil arash, di tiang arash. Maksudnya seorang lelaki yang kulitnya amat putih merah, matanya biru. Faqultu lahu, aku berkata kepadanya, ma'ulumuka wa maqamuka. Maknanya apabila dia berjumpa dengan Syekh tadi, Syekh Abu Madian ni seorang wali Allah yang amat agung, yang mungkin kita pernah bincangkan dahulu. Jadi apabila Abul Abbas Al-Mursi dia bertemu dengan Syekh Abu Madian, dia tanya, apakah ilmu yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kamu, dan apakah maqam yang Allah Ta'ala letakkan kamu. Maka Syekh Abu Madian berkata, ulumi ahadun wa sab'ina ilman. Ilmu aku yang Allah kurniakan kepada aku ialah 71 bidang ilmu. Wa maqami rabi'ul khalafa wa ra'sul abdalis sab'ah. Dan kedudukanku ialah yang keempat daripada khulafa dan ketua kepada abdal yang 7. Kemudian Imam Abul Abbas Mursi bertanya lagi, qultu fasyaziliyu, maka apakah kedudukan Imam Abu Hasan Syazili, pengasas tarekat Syaziliyah? Qala dzaka bahrun la yuhatu bihi. Maka Syekh Abu Madian berkata, itulah laut yang tidak boleh dilingkungi. Maksudnya laut yang tak boleh diceritakan, amat jauh pencapaiannya, amat luas kurniaan yang Allah berikan kepada Imam Abu Hasan Syazili radhiyallahu anhu. Jadi ini yang keempat lah, maksudnya yang ketiga, faedah diciptakan langit yang 7 ialah untuk kekasih-kekasih Allah duduk di dalamnya, kan, bersia-sia di dalamnya, bertemu dengan kekasih-kekasih Allah yang lain, ziarah menziarahi. Jadi kita tak boleh nak ingkar kan, kerana Allah Subhanahu Wa Taala melakukan apa yang dia kehendaki. Cuma sekiranya kita boleh mempercayai perkara tersebut pun dah satu rezeki. Dan sekiranya kita beramal seperti amalan mereka, moga-moga Allah Ta'ala mengurniakan kepada kita kurniaan tersebut. Jadi ada perkara yang keempat, yang terakhir sekali lah yang nak kita, mungkin kalau masa pun tak sempat ni. Dan yang terakhir sekali kita bincangkan dalam masa 2-3 minit ni, kita dah maklum bahawa langit yang 7 tadi tu, langit yang 7 tadi dia ialah isyarat kepada
perjalanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sebagai contoh ni dinyatakan apabila Nabi SAW melintasi langit pertama, dia bertemu dengan Sayyidina Adam. Kedua, Nabi Yahya dan Isa. Sampailah kepada yang ketujuh, bertemu dengan Nabi Ibrahim AS. Jadi nak menunjukkan kepada apabila Allah Subhanahu Wa Taala mencipta langit, dan penceritaan tentang langit tadi diulang di dalam Al-Quran, maka dia nak memberitahu kepada kita, kamu kena melintasilah langit-langit tersebut yang berada di dalam diri kamu. Maksud kamu kena melintasi tingkatan, rintangan yang ada di dalam diri kamu. Jadi dinyatakan bahawa apabila langit pertama bertemu dengan Nabi Adam, itu ialah isyarat kepada penciptaan asal manusia daripada tanah. Dan apabila diciptakan daripada tanah tadi dia memerlukan kepada roh untuk menghidupkan jasad. Jadi roh untuk menghidupkan jasad tu ialah isyarat daripada nama Yahya, Nabi Yahya yang ditemui oleh Nabi Muhammad SAW pada langit yang kedua. Dan dalam langit kedua juga Nabi bertemu dengan Nabi Isa. Kerana Nabi Isa dia ialah isyarat kepada roh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menghidupkan hati manusia. Dan apa pertama sekali, kita kena menjaga jasad, bersyukur dengan jasad tanah air api yang Allah kurniakan kepada kita. Kemudian kita kena menghidupkan rohani dan jasmani dengan nur daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian apabila naik kepada langit yang ketiga, Nabi bertemu dengan Sayyidina Yusuf AS. Jadi dia merujuk kepada setelah badan tadi hidup, maka badan tadi akan dikurniakan dengan al-jamalur ruhi, kecantikan roh yang amat sangat. Jadi di sini kita dapat faham tiada kezaliman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kita nampak jasad kita ni ada yang tak cantik, mungkin ada jasad kita ni ada warna kulit yang kita tak suka, ataupun ada bentuk muka kita yang kita pun tak suka, tapi ketahuilah roh tidak sedemikian. Roh Allah Subhanahu Wa Taala akan mengurniakan kepada kita roh yang amat cantik tersebut, kerana kita tadi menghidupkan roh tadi. Jadi setelah dikurniakan dengan kecantikan, maka naik kepada langit yang keempat. Langit keempat ialah merujuk kepada bertemu dengan Nabi Idris. Dan Nabi Idris dia merujuk kepada al-aqlu, akal semata-mata. Maksud dia tadi telah mengosongkan diri yang daripada jasad apa segala, maka dia tinggal akal semata-mata. Maka dia merujuk kepada kesempurnaan akal apabila seorang tadi sampai kepada langit yang keempat. Dan kita kena usaha lagi mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga dapat kita melintasi langit yang kelima di dalam diri kita, yang diisyaratkan dengan bertemu dengan Nabi Harun AS. Dan Nabi Harun dia merujuk kepada al-hikmah. Salah satu kurniaan yang Allah berikan kepada Nabi Harun ialah al-hikmatu. Dan yang keenam, kenapa bila kita sampai kepada langit yang keenam, kita akan bertemu dengan Nabi Musa AS. Dia merujuk kepada kalamullah, maksudnya ilmu Allah. Sebab kalam dia merujuk kepada ilmu. Allah Ta'ala mengurniakan ilmu yang seluas-luasnya. Dalam Quran dia kata, sekiranya kalimat Allah tadi kan sebanyak laut ataupun tidak dapat menulis kalimat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terakhir, apabila kita naik kepada langit ketujuh, kita akan bertemu dengan Nabi Ibrahim. Dan apabila bertemu dengan Nabi Ibrahim, inilah yang kita bincangkan sebelum ni, inni ja'iluka linnasi imama. Aku menjadikan kamu sebagai pemimpin kepada manusia. Jadi dia akan rujuk balik kepada cerita yang kita dah bincangkan. Apakah faedah Allah Ta'ala menciptakan, menyebut permasalahan langit tadi selapis ialah untuk kita tadi lalui, kan, untuk kita tadi melintasinya untuk menjadi pemimpin ataupun imam yang Allah Subhanahu Wa Taala nyatakan dalam Al-Quran, inni ja'iluka linnasi imama. Jadi itu hikmah ataupun mengapa selalu disebut tentang langit, supaya kita jangan lupa kita kena mendekatkan diri kepada Allah dengan beberapa peringkat, 7 peringkat langit tersebut. Dan yang paling kita takuti ialah kita turun ke bawah, kan, daripada bumi turun kepada bumi kedua, ketiga, keempat, kelima, yang ke paling bawah tadi, itu merujuk kepada sifat-sifat nafsu amarah yang paling dekat, yang mendekatkan diri kita kepada iblis. Makin kita naik ke atas, kita makin dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bila menyebut 7 langit tadi, dia ialah perincian kepada perjalanan kita kepada Allah. Dalam ayat pertama, kita mengaku kita ialah hak milik Allah. Dalam ayat kedua, kita mengaku bahawa kita ada hidup dan kematian. Dan ada Aziz yang akan membimbing kita. Dan dalam ayat ketiga ni, Allah bagi tahu ada 7 lapis perjalanan yang kamu kena jalan untuk sampai kepada Allah Subhanahu Wa Taala.
Dari itu beberapa faedah yang boleh kita bincangkan bersama-sama apabila Allah Ta'ala menyebut langit. Jadi menyebut langit yang 7 ni dia bukan ada dalam surah Tabarak ni sajalah. Bahkan dia ada dalam banyak surah di dalam Al-Quran. Dan apabila Allah membincangkan tentang langit, maka itu antara beberapa perkara yang boleh kita ingatkan dalam diri kita. Maksudnya adakah aku dah menyempurnakan kehidupan roh, kecantikan roh, kan, hikmah pada roh tersebut, akal pada diriku, ilmu pada diriku. Dan terakhir sekali, kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana yang dikurniakan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan itu beberapa perkara yang boleh kita bincangkan. Jadi moga-moga Allah Taala beri kefahaman kepada kita semua. Tadi masa pun dah agak terlebih ni, jadi kita berhenti dahululah. Terima kasih kepada semua sahabat-sahabat yang bersama-sama. Moga-moga Allah Taala berkati majlis kita. Wa aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim lisa'il muslimin wal muslimat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم فرج عن أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ارحم أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا ومنكم.